Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang menonton. Apa khabar korang hari ni? Aku harap korang dalam keadaan sihat dan juga sejahtera bersama dengan keluarga masing-masing. Okay, kali ni aku nak bawakan, aku nak share dengan korang topik berkenaan dengan MRTT dan juga MLTT. Apa beza dia dan juga yang mana lagi bagus untuk kita ambil jika kita nak buat pinjaman perumahan. Dan aku percaya mungkin ramai yang dah familiar dan juga ramai yang dah ambil MRTT ataupun MLTT untuk cover hutang perumahan masing-masing kan. Okey, kita pergi kepada perbezaan. Kita ikut perbezaan lah. Yang pertama dari sudut maksud dua-dua benda ni. Yang pertama MRTT. Maksud MRTT itu sendiri adalah Mortgage Reducing Term Takaful. Dia reduce. Ingat word reduce, berkurang. Apa yang berkurang sekejap lagi kita cerita. So MLTT pula maksud dia adalah Mortgage Level Term Takaful. Dia L, dia punya keyword. Level tu maksudnya plateau ataupun sama, dia tak berkurang. Okey, kita pergi kepada perbezaan yang pertama dari sudut caruman ataupun kadar harga. Kalau nak dikirakan, MRTT dia punya caruman dia lebih murah berbanding dengan MLTT. Sebab apa? Sebab MRTT dia bayar secara lamsam sekaligus dan juga dimasuk dalam finance korang. Sebab tu kadang-kadang ada orang ambil MRTT, dia tak sedar pun dia ambil MRTT. Walhal dia bayar monthly payment pada bank untuk loan dia. So dia tak sedar pun ada MRTT, tak ada MRTT pun dia tak sedar. Sebab dia dah termasuk dalam finance. Itu yang pertama, MRTT. Caruman dia lagi murah compare dengan MLTT. MLTT pula bukanlah tak kata mahal sangat, tetapi dia agak tinggi berbanding dengan MRTT. Sebabnya MLTT ni adalah plan takaful yang biasa, asing. Maksudnya MRTT ni biasanya dia dah masuk dalam finance. MLTT dia tak masuk dalam finance. Maksudnya korang kena ambil asing plan takaful tu daripada operator takaful yang ada di Malaysia. So that's why plan tu adalah plan normal yang biasa orang ambil untuk cover diri dia. Tapi dalam konsep MLTT ni kau ambil untuk make sure kalau jadi apa-apa kat kau, ataupun kau sakit ataupun meninggal, ada satu jaminan, ada satu dana untuk selesaikan hutang perumahan yang korang buat. Itu MLTT. Dan juga caruman ni biasa ada option lah untuk bayar secara bulanan, secara tahunan, secara separuh tahunan ataupun secara suku tahunan. Itu option yang ada dalam MLTT. Di mana MRTT yang macam aku cerita tadi, caruman dia agak rendah compare dengan MLTT, dan caruman pembayaran untuk caruman MRTT dia akan masuk dalam finance dan biasanya dibayar secara lamsam untuk tempoh tahun pinjaman tersebut. Katakanlah 30 tahun, 30 tahun lah payment dia. Tapi kalau di MLTT tak secara lamsam, kau kena bayar monthly payment dan juga ataupun ada mode lah, ada 4 mode tadi tu. Alright, tu di MLTT. Yang kedua, dari sudut dia punya perlindungan. So MRTT kebiasaannya coverage dia adalah coverage yang asas sahaja. Maksud coverage asas ni adalah coverage yang hanya memberi perlindungan, memberi pampasan jika berlaku kematian ataupun hilang upaya kekal. Dua benda ni, dia tak ada cash value, dia tak ada juga rider lain ataupun accessories tambahan yang lain. Tu di MRTT. Dua benda ni sahaja secara asas dia, iaitu kematian dan juga hilang upaya kekal. Tetapi di MLTT, di Mortgage Level Term Takaful, dia punya perlindungan tu memang boleh. Kau boleh masukkan yang asas saja. Kalau katakan kau ambil plan investment link, boleh ambil perlindungan asas, sama ada kau ambil kematian dan juga hilang upaya kekal, plus dengan cash value lah, nilai tunai ataupun investment yang ada dalam plan investment link. Tetapi dalam plan MLTT ni tadi ni, korang boleh tambah rider yang lain. Boleh tambah rider, contohnya kau nak tambah perlindungan untuk sakit kritikal dan juga perlindungan untuk sakit kritikal peringkat awal. Contoh dia, yang tu flexibility. Maksudnya kau boleh tambah ikut optional korang, dan juga kena faham lah, bila kau tambah rider ataupun tambah perlindungan yang lain, dia akan menyebabkan kau punya pertambahan caruman. Yang tu berbalik-balik pada kau punya cash flow dan sebagainya. Tapi flexibility dan juga optionnya ada kat situ. Maksudnya kau boleh tambah, apa-apa yang kau nak tambah kau boleh tambah. Di MRTT tak boleh. Dia hanya basic coverage sahaja. Sama ada hilang upaya kekal ataupun kematian. Itu dari sudut perlindungan. Yang seterusnya, yang ketiga, dari sudut dia, kita panggil siapa yang akan terima pampasan. Katakanlah berlaku kematian di MRTT, pampasannya akan definitely akan dapat pada bank. Bank akan selesaikan hutang. Maksudnya hutang yang ada bila berlaku kematian, MRTT kick in, dia akan masuk dan juga dia akan selesaikan hutang-hutang yang tertunggak.
Tapi kena ingat, kadang-kadang ada juga berlaku bila dia ambil MRTT, dia tak aware tentang interest rate dan sebagainya, dan juga kadang-kadang ada lewat payment dan sebagainya, dia akan menyebabkan bank akan ada interest rate lebihan. Yang tu kena aware juga, kena buat in calculation juga kadang-kadang kan. So lebihan tu kadang-kadang MRTT tak cover, tak cukup untuk coverage. Dan juga ada juga setengah case di mana dia ambil MRTT, tapi MRTT yang ambil tu hanya short term period. Short term period maksudnya, contoh korang punya hutang 30 tahun, tapi MRTT kau ambil hanya untuk 10 tahun saja. So berlaku kematian pada tahun yang ke-11, so dia akan jadi disaster lah. Sebab tak ada coverage pada ketika itu kan. Dan juga ramai yang tak tahu yang dia kadang-kadang dia ambil MRTT short term 10 tahun sebab kan nak kurangkan payment monthly untuk rumah dan sebagainya. Yang tu disaster. So siapa-siapa yang tengok kali ni, balik ni kau buka balik kau punya S&P, tengok dalam tu berapa tahun coverage untuk MRTT korang. Kalau katakan MRTT korang tu short term period ataupun tak cover keseluruhan tahun pinjaman, better kau buat something. Sama ada kau ambil plan takaful asing untuk cover yang coverage tahunan, tahun yang tak di cover oleh MRTT tu, supaya nanti taklah jadi disaster. Tu penting tu. Okey, berbalik pada tadi, siapa yang dapat pampasan kalau berlaku kematian semua. So kalau katakan di MRTT, bank akan terima pampasan. So bank akan selesaikan hutang yang ada. So waris akan hanya terima rumah je lah, akan hanya terima kunci rumah. Lepas ditukar hak milik dan sebagainya, waris akan terima kunci rumah. Tapi di MLTT ada kelebihan sedikit, sebab dia ada flexibility untuk korang buat sama ada kau nak letak penama, sama ada nak letak isteri sebagai penama, ataupun korang boleh buat absolute assignment, serah hak mutlak kepada bank. Yang tu pun boleh, antara dua perkara tadilah. Sama ada kau nak letak penama A, katakanlah isteri sebagai penama, tapi jangan letak hibah. Ramai yang salah faham bila dia ambil je, bila kita tanya, bang ambil takaful ni untuk hutang rumah kan? Ya betul, tapi abang letak hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni dia berbeza. Tool yang pengagihan tu, bila kau letak hibah pada isteri kau dan dengan harapan dia selesaikan hutang, memanglah betul kau bagi kat dia, tapi itu adalah hadiah untuk dia. Katakanlah kau ada hutang 300,000, okey, kau bagi dekat hibah pada wife kau, hibah takaful tadi tu, kau guna pengagihan kontrak hibah pada wife kau 300,000. Meninggal, hutang dekat bank ada 300,000. So isteri dia guna 300,000 tu untuk selesaikan hutang dia dengan bank. So dia tak jadi hibah lah kepada isteri kau, dia akan jadi hibah. Faham tak? So that's why sebaik-baiknya korang buat macam ni. Katakanlah korang ada hutang dengan bank 500,000 contohnya. So 500,000 ni kau ambil takaful, separate takaful. Katakanlah kau ambil investment link daripada takaful A. So takaful A kau ambil investment link 500,000. So that 500,000 kau letak penama. Lagi bagus dan juga lagi tepat dia punya alat untuk pengagihan tu. Sebab bila kau letak penama, tugas penama yang pertama adalah selesaikan hutang yang ada kan. Bukannya ambil duit tu dan pergi berjoli, tak. Itu yang penting. Bila penama dah terima duit, katakanlah 500,000 kau ambil takaful MLTT. So kau letakkan wife sebagai penama. So penama ni tadi dia kena selesaikan hutang kau. So katakanlah hutang dekat bank pada ketika itu, sebab hutang akan menurun, dia tak akan naik. Hutang menurun pada ketika itu, hutang tinggal lagi dalam 300,000. So 500,000 dapat kat wife selesaikan 300,000. So tinggal lagi 200,000. So yang baki tadi dia kena guna hukum faraid lah untuk bahagikan balik kepada waris-waris yang ada. Itu sebab tu dikata ada lebihan tadi tu. Sebab dia MLTT, takaful MLTT, jumlah perlindungan dia tak akan menurun. Dia akan stagnan. Kalau 500,000 lah sampai habis tenure ataupun sampai habis tahun pinjaman. Itu di MLTT. Itu dari sudut dia punya siapa yang akan terima pampasan kalau berlaku kematian. Ingat ya, MLTT tadi pampasan dia akan diterima oleh bank lah. So bank akan terima pampasan tu akan menyelesaikan hutang perumahan yang ada, dan waris akan terima kunci rumah. Tapi di MLTT tak, akan berlaku lebihan. Kalau katakan lebihan tu berlaku, so waris yang terima duit pampasan tu kena selesaikan baki tunggakan bank, dan juga lebihan duit lepas ditolak tunggakan ataupun hutang yang ada, dia kena bagi mengikut pentadbiran urus pusaka yang ada di Malaysia, dan kena mengikut hukum faraid lah.
Itu yang penting. So itu yang penting dari sudut dua-dua perkara ni lah. Dan juga ada orang tanya, kalau katakan MLTT, kalau dia nak buat serah hak mutlak pada bank, boleh, tak ada masalah. Memang ada dalam Akta IFSA 2013 pun diceritakan berkenaan dengan assignment. Maksudnya kau ambil satu takaful polisi ataupun sijil takaful yang berasingan. Katakanlah hutang kau RM500,000, kau ambil RM500,000 dengan operator takaful A, dan lepas tu kau assignkan pada bank, serahkan pada bank. So bank, kalau berlaku kematian pada korang, bank akan lock dulu duit untuk settlekan hutang. So lebihan tu dia akan pulangkan balik kepada orang panggil wasi lah, pentadbir urus harta pustaka korang. So itu nanti akan berlaku proses pentadbiran pustaka untuk harta lebihan ataupun papasan lebihan yang telah ditolak dengan hutang yang ada di bank. Itu dari sudut siapa yang akan terima. Dan juga kalau tanya aku dari sudut kelebihan, lebih kepada MLTT. Sebab MLTT di banyak kelebihan dan juga banyak dia punya benefit yang tak ada di MLTT. Tapi dia berbalik-balik pada kewangan korang. Kalau katakanlah korang beli rumah, kewangan pun tak cukup, monthly cash flow pun tak berapa nak surplus, tak berapa ada lebihan, better kau stick je dengan MRTT. Kalau katakan kau ada lebihan dan juga ada cash flow yang kuat, dan juga memang kau punya memang kau punya planning dan juga kewangan kau memang kukuh, aku advise untuk adakan ataupun dapatkan MLTT. So that dia akan jadi satu benda yang sangat-sangat bagus untuk korang sebagai peminjam dan juga waris yang akan terima wang papasan tersebut. So ingat, dua-dua MLTT dan juga MRTT ni motif ataupun tujuan dia sama, untuk selesaikan hutang ataupun sebagai satu jaminan kepada hutang perumahan korang. Cuma dari sudut dia punya mekanisme dan juga dari sudut dia punya plan dan juga dia punya benefit sahaja yang berasing. So yang penting korang tahu apa tujuan korang beli rumah, dan juga kena tahu juga cash flow kewangan korang. Dua-dua benda ni adalah tool yang disediakan untuk korang pilih. Macam aku cakap tadi, kalau katakan korang kewangan tak berapa strong, stick dengan MRTT. Kalau katakan kau ada kewangan yang agak strong dan juga ada lebihan cash flow, boleh fikir-fikirkan untuk ambil MLTT. So dua-dua ni ada kelebihan dan juga ada kekurangan masing-masing. So guys, sebelum aku tutup ataupun kita tutup share kita pada kali ni, aku dah sediakan sedikit video untuk korang. Video ni berkenaan dengan MLTT. Jom kita tengok sekejap video MLTT ni. Jom.
Dah tengok video. Itu adalah video tentang MLTT, tentang Ahmad dan juga rumah dia. Tapi sebelum aku terlupa juga point tadi yang berkenaan dengan MRTT dengan MLTT ni. Dari sudut dia punya flexibility untuk pindah milik. Kalau katakanlah korang nak beli rumah baru, kalau aku ada MRTT, katakanlah rumah A aku nak jual, dan aku nak beli rumah B. Kalau MRTT, kalau kau ambil MRTT, kau kena beli MRTT yang baru. Sebab dia tak akan boleh pindah milik pada rumah yang baru. Rumah A dah jual, maksudnya MRTT tu dah habis, kau kena beli MRTT yang baru. Tetapi kalau katakan kau ada MLTT, katakan MLTT yang kau ada dalam 500,000, kau nak jual rumah A 500,000, kau nak beli rumah B juga 500,000. Contoh, MLTT tu masih lagi boleh diguna pakai untuk rumah yang baru. That's why aku kata MLTT ni dia punya benefit wise lah. Benefit wise dia lagi banyak dan juga lagi bagus compare dengan MLTT. Tetapi kena diingat dari sudut dia punya sumbangan dan juga komitmen kewangan tu, dia melibatkan jangka masa yang panjang. Dan kau kena kaji dan juga kau kena analisis dulu kau punya kedudukan kewangan. Kalau katakan tak selesa dengan kewangan semasa, go pada MRTT. Alright. So dua-dua ni ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Tepuk dada, tanyalah selera yang mana satu yang korang rasa sesuai dengan kedudukan kewangan korang. Alright. So cukup sekadar itu untuk kali ni. Aku harapkan dia hanya bermanfaat untuk korang. Kalau katakan dia hanya memberi manfaat untuk korang, boleh klik butang like dan juga butang subscribe untuk preparation untuk video-video yang akan datang. InsyaAllah aku akan share beberapa video lagi yang akan datang, yang insyaAllah akan beri manfaat pada korang. So sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.